Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama pada malam ini untuk meneruskan kuliah bulanan kita dalam kita nak membincangkan satu kitab yang dituntut untuk kita mengaji padanya, satu bidang ilmu yang diwajibkan kepada seluruh umat Islam yang mengaku diri dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, satu daripada cabang ilmu yang dituntut kepada seluruh umat Islam untuk mengaji daripada ilmu dia, iaitulah kitab yang dipanggil sebagai musalif, ilmu yang dipanggil sebagai ilmu tasawuf. Dan sekalian, yang kita nak mengaji nama ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf dan kitab yang kita buat rujukan ialah kitab yang telah dikarang kepada kita oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandi Al-Makki. Dia ni penetap di Musallih Asyamat dulu, mengajar di Masjidil Haram. Salah seorang daripada orang Melayu yang ditauliahkan untuk mengajar di Masjidil Haram. Kita belajar kan? Kita dah kenal dan sebab sikit pada pertemuan kita lepas. Baik, Musallih Asyamat. Hari ni dekat ada kitab lah. Cantik lah Musallih Asyamat Muhammad kan? Tapi lagi sekali nak main, bawa main lah ni simpan dalam rumah. Ni saya panggil tu. Dia mula semangat dapat kitab, bawa, oh bukan main sekali ni, subhanallah. Main sekali, dua kali, tak tahu kita apa benda, tak tahu apa benda, tak tahu. Maklum sajalah mutalaah banyak. Balik tu tengok, lagi balik esok tengok pula. Tengok je ustaz, baca tak boleh. Saya Ustaz sekalian, ni seronok ngaji kitab Jawi semua, tuan-tuan. Lagi tu baca, hendaklah kita committed. Subhanallah. InsyaAllah, jadi kalau kita nak baca, rajin untuk baca kitab Jawi ni, rajin untuk baca kitab Jawi, mudah-mudahan ada sedikit kita lancang sikit. Subhanallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Buka surat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang telah menjadikan ia akan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah. Tu kalau tuan-tuan bawa pen, boleh robek lah. Ini dia punya sendiri kan kita ni. Saya punya sendiri. Tu bawa pen cantik, boleh robek, boleh tanda-tanda dah. Sebab nanti saya akan bagi tahu dekat mana tempat nak letak koma, dekat mana tempat nak letak tanda mati sebagainya, sudah sekalian. Subhanallah, masa ni sebab tu. Sebab dia kitab lama biasa begitu. Dia baca kadang-kadang tanda titik sampai habis muka. Jenuh tuan-tuan, maksudnya saya mat. Ustaz tu seorang hari tu tuan-tuan dia sakit. Saya ada saya mat sakit. Sakit koma, subhanallah saya mat. Tak sembuh lepas tu. Kata alhamdulillah dah ustaz sembuh juga, akhirnya alhamdulillah sembuh. Itulah dengan kata koma itu. Nasib baik koma dia kata. Kalau titik pi tu koma dia dah sambung lagi. Soal sebab tuan tu. Nanti saya akan beritahu tempat-tempat dia yang mana kita nak letak dan sebagainya. Baik. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menjadikan ia akan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah. Koma guys tu. Lagi yang sangat mengetahui ia, apa dia ia tu, Allah, akan yang tersembunyi di dalam dada dan sekalian mata yang khianat. Dan lagi akan bertanya ia, siapa itu? Ia itu Allah. Daripada pendengar. Pendengar itu apa? Telinga. Dan penglihat. Penglihat itu mata. Dan hati dan lainnya pada hari kiamat. Dan selawat dan salam adalah keduanya bagi Nabi SAW yang dibangkitkan kepada sekalian alam kerana rahmat. Yang benar
Yang bersabda ia bahwasanya Allah Ta'ala tiada menilik ia kepada rupa kamu, dan tetapi menilik ia kepada segala hati kamu, dan atas sekalian keluarganya dan sahabatnya yang telah membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu daripada sifat kecelaan, dan menghiasi mereka itu akan dia dengan perangai yang baik-baik serta sifat-sifat kepujian. Amma ba'du, kita berhenti tu pada pertemuan kita yang lepas. Tentang sekalian muslimin muslimat tu, baca bahwasanya Allah Ta'ala tiada menilik ia kepada rupa kamu, dan tetapi menilik ia kepada segala hati kamu. Dia pun duk pakai hadis tu lah tuan-tuan. Muslimin Sayyidina Muhammad pandai. Dia berkata apa? Dia berkata, you jangan tengok air luaran ni macam ni, dia kata, tapi hati air baik kan. Walaupun air tak pakai tudung, dia kata, tapi hati air baik. Baik ni apa? Tentang sekalian muslimin Sayyidina Muhammad, lahir ni, luaran kita ni, zahir kita ni, dia reflect daripada hati. Ni kita nak mengaji ilmu tasawuf, ini kan tu cerita dah pasal Islam. Tujuan kita nak mengaji ilmu tasawuf ini seperti mana bekas air yang kita jumpa dalam longkang, dalam parit rumah kita. Pasal Muhammad tuan-tuan, kalau kita nak masukkan air dia, air bersih masuk dalam tu, kalau kita tak cuci air tu, dia jadi macam mana? Yang jadi tu air kotor. Tak? Habis nak buat macam mana? Ambil cawan ni, pergi dekat sinki, ambil sabun, gosok-gosok, basuh-basuh. Nak bagi sempurna lagi, rendam air panas, habis mati bakteria sebagainya. Tak? Lepas tu kita ambil tuang air yang barulah dia bersih. Lahir daripada air tu tuan-tuan, air tu jadi jernih. Pasal apa? Sebab bekas dia jernih. Demikian juga hati kita tuan-tuan, Muhammad. Kalau hati kita ni kotor, kalau hati ni kita ni tak sempurna, kalau hati kita ni penuh dengan kekotoran, apa jadi? Bawa pilah amal apa pun, semayang pilah macam mana pun, buat pilah segala amal pun, yang akhirnya tuan-tuan menyebabkan yang zahir daripada kita ni, Muslimin Muhammad, akhlak yang tak baik. Semayang kita tidak diterima oleh Allah, kita berat nak semayang, kita tak boleh nak tunjuk akan akhlak Islam. Faham tak? Nak hubung kepih atas kepala pun rasa tak boleh, berat sebagainya. Pasal apa? Pasal hati kita kotor. Daripada hati yang bersih inilah dia akan lahir apa? Lahir akhlak yang baik, lahir perwatakan yang baik, sempurna dan sebagainya. Tuan-tuan, sebab tu kalau orang kata, kalau saya tak pakai tudung, jangan tengok yang saya tak pakai tudung ni, tengoklah hati saya baik. Itu tak betul, tak tepat. Pakai tudung ini bukan arahan daripada mak ayah kita, bukan sakat mak ayah kita. Allah suruh, jumhur ulama kata. Tuan-tuan, tak ada ulama, tak ada khilaf kata tak wajib pakai tudung. Tak ada. Kok ada ulama kata sunat pakai tudung? Tak ada. Semua ulama semua. Tak ada khilaf. Jumhur kata apa? Wajib pakai tudung. Sebab dalil yang qat'i, yang jelas daripada Al-Quran. Suruh pakai tudung. Salih alaihi wasallam. Faham tak? Jadi kalau dia langgar, bukan sangat langgar mak pak punya arahan. Kalau mak bapak dia punya arahan dia langgar pun orang panggil anak derhaka. Apatah lagi kalau dia melanggar perintah Allah yang menjadikan dia, yang bagi makan dia, sebagainya. Salih alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebab tu saya duk masuk dekat pejabat-pejabat kerajaan, saya duk masuk dekat pejabat-pejabat syarikat. Tuan-tuan, saya duk buat kuliah-kuliah. Allah ni banyak kesedaran. Syarikat-syarikat panggil buat kuliah untuk staf-staf dia. Ada yang sebulan sekali, ada yang mingguan pun ada. Subhanallah muslimat. Esok saya ada program ni di Shah Alam. Satu syarikat panggil, syarikat developer maju perumahan. Tuan-tuan, saya bagi tahu macam ni. Nak ambil staf, nak bekerja, nak ambil staf nak minta kerja. Pertama dia tanya apa? Tanya semayang tak? Tidak. Tanya semayang tak? Kita nak cari pekerja yang apa? Kita nak cari pekerja yang amanah, yang tak menipu. Bila kita duduk di belakang kita duduk empat lain, dia tak curi duit, dia tak mencuri masa, dia tak tuang kerja. Faham kan? Nak cari orang yang amanah. Salih alaihi Muhammad. Kalau nak cari orang yang amanah, cari orang yang semayang. Sebab kalau dia tak semayang, dengan Tuhan dia pun dia tak amanah, tuan-tuan. Dengan Tuhan dia yang menjadikan dia, yang bagi makan, yang bagi mak bapak kat dia, yang bagi anak pinak, yang bagi kereta, bagi kenderaan, yang bagi rumah kat dia tiap-tiap hari, bagi rezeki, bagi udara dia boleh hidup tiap-tiap hari, bagi makan kat dia tiap-tiap hari, pun dia tak amanah. Jangan harap kita sama-sama kita dia nak amanah. Tidak, tuan-tuan. Sebab hati yang baik ni tuan akan zahir daripada Muslim alaihi Muhammad, akan zahir daripada akhlak yang baik. Muslim alaihi tuan-tuan. Ni tudung muslimat pakai. Muslimat pakai tudung. Ini syiar. Syiar ni apa? Syiar ni tuan-tuan tanda Islam. Kalau tempat kita ni, kampung kita ni, taman kita ni, kan, dengar Allahu Akbar, dengar azan. Ada masjid, ada surau.
Itu tanda apa? Tanda dalam kampung tu ada orang Islam. Tuan-tuan, itu syiar dia bagi. Sama kita ni Musallih Azmat, dalam diri kita ni ada syiar. Kalau dalam kampung tanda kata ada orang Islam itu azan, ada masjid kat situ, itu tanda kata ada orang Islam dekat kampung. Nak tanda kata kita ni ada Islam dalam diri kita, tuan-tuan, ada syiar dia. Apa dia syiar dia? Pakaian kita. Muslimat pakai tudung, subhanallah. Kalau dia nampak jalan, kita duk buat kereta, nampak perempuan duk jalan tepi jalan tu, pakai tudung, bukan setakat pakai tudung, tapi pakai tudung labu lagi, subhanallah. Muslimat, kita kata dia Cina ke India? Dia Cina ke India? Tak betul orang kata. Orang mesti kata confirm kata dia tu Islam. Betul tak? Subhanallah. Sebab syiar dia, pakaian dia menunjukkan dia orang Islam. Tapi kalau pakai, tuan-tuan, subhanallah, muslimat, dengan rambut dia macam anak singa, tuan-tuan, dengan pakaiannya kan, seluar ketat pun, baju kecil, pakai baju adik dia. Tahu baju dia? Subhanallah. Orang pergi cari baju saya dia, pilih baju saya adik dia. Dan masalah dia berjalan, kita duk buat kereta, duk tengok, kita kata apa? Ini Cina ke India? Betul tak? Takkan orang Melayu pakai macam ni pun. Subhanallah, masalah. Tidak ada syiar pada diri dia yang menunjukkan dia tu orang Islam. Betul tak, tuan-tuan? So, pakaian kita ni syiar. Demikian juga kita orang lelaki-lelaki, pakai kepiah atas kepala, subhanallah, pakai baju Melayu, kadang pakai jubah. Itu syiar. Kalau kepiah atas kepala pakai, subhanallah, Musallih Azmat, tuan-tuan. Ada kawan-kawan kita naik berak pergi karaoke, ada? Ada? Kepiah atas kepala dengan baju Melayu apa semua, kadang-kadang main pakai samping kami. Allah, jom pergi karaoke. Teringat lagu Widuri lah, Dua Rimalan 3. Widuri, elok pakai rembulan. Kau teringat lagu Widuri, ajak kita, subhanallah. Dia nak ajak tak? Dia tak ajak, habis sangat dia ajak pimpinan tarik roti canai, okey juga, dapat sepinggan. Dia karaoke dia tak ajak punya. Rupanya subhanallah, syiar kita ni dia duk halang kita daripada melakukan perkara kemaksiatan kepada Allah. Pakaian kita ni dia duk halang. Sallallahu alaihi Muhammad. Pun kepiah atas kepala, nak buat jahat dia fikir dia dengan dia. Bukan cerita buat jahat, potong kiri pun dia tak buat. Betul tak? Buat kereta kepiah atas kepala nak potong kiri, tak gamau, ambil tak tepi dulu, baru potong kiri. Betul tak? Betul tak? Apa dia buat tu? Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Kan? Nak tengok perempuan ke apa sebagainya, kepiah atas kepala tak buat tu, tak tepi. Kawan saya tak lagi sempoi. Dia bawa kereta, Musallih Azmat, spare kepiah dalam kereta. Tahu siapa spare kepiah? Roblox. Kalau Roblox, dekat Roblox, tuan-tuan, nampak Roblox kat depan, cik ambil kepiah atas kepala, tekan radio Aikin. Ni tuan-tuan. Tu kaedah dia Musallih Azmat. Tuan-tuan, tahu ada ulama ajak kita, kalau subhanallah takut ketakutan yang sana, buat apa? Azan. Takut sangat ni. Ceritalah kita, kalau kena kejar dengan singa ligat, kan? Masuk hutan jumpa singa, takut singa ligat kita, tuan-tuan, azan. Tapi azan kena kuat lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tu. Jangan azan Allahu Akbar, pakam kita lah. Kalau tuan-tuan lesen mati rotek mampui, tuan-tuan, kan? Rotek mampui, tengok Roblox. Saya dapat macam mana? Roblox. Dia tahan. Montisik. Allah dapat macam mana? Teringat Ustaz Abang Azad. Kan? Minta lesen je. Allah. Kan? Saya minta lesen je. Hayya ala salat. Jalan dia kata apa? Jalan lah. Jalan. Tu Musallih Azmat. Nampak tak? Kepiah dia, pakaian kita ni, dia jadi apa? Jadi penghalang kita daripada melakukan kemaksiatan. Bukan setakat kita tak mampu dengan buat maksiat, orang nak ajak kita buat maksiat pun, benda tentang dengan corak pun dia tak akan ajak. Pasal apa? Pasal pakaian kita yang menunjukkan yang kita ni orang Islam yang sempurna, orang Islam yang bukan setakat dia orang Islam, tapi dia orang Islam yang baik. Tidak, tuan-tuan? Tapi kita boleh pakai kepiah tak? Main masjid boleh dah pakai kepiah. Main surau boleh pakai kepiah. Pergi kerja pakai kepiah. Pergi kerja pakai tak? Tak pakai pun. Padahal kawan awak syarikat tak bagi pakai kepiah. Bukan tak bagi, kita yang tak mau pakai. Tidak? Pasal apa? Pasal duk jaga lagi ni, duk pasal nak kena handsome lagi. Tidak? Macam tuan-tuan sekalian, pasal apa macam tu?
Pasal kita ni masih duk terikat dengan dunia, duk rasa dunia lah segala-galanya bagi kita, tak fikir akhirat, tuan-tuan, tempat yang kita nak duduk sana sampai bila-bila. Sebab tu ada salafus soleh yang kata apa, biar kami miskin di dunia, tak ada apa pun tak apa, janji di Islam tu cukup lah. Pasal apa? Pasal nanti duk akhirat tu sampai bila-bila, selama-lamanya. Biar di dunia ni orang tengok lekeh, biar di dunia ni orang tak tengok tak ada apa. Janji nanti di akhirat kami selamat, kami seronok di sana, tuan-tuan. Kita tak boleh nak buat macam tu. Pasal apa? Pasal subhanallah, kita masih merasakan dunia ni lah segala-galanya untuk kita, tuan-tuan. Bukan Ustaz, bukan saya tak mau pakai serban Ustaz, bukan pasal tu. Pasal saya takut orang tolak jadi imam. Yang tu je. Takut orang tolak menjadi imam. Betul tak? Pasal apa masalah nak jadi imam ni? Kita masalah satu Ustaz, tentang doa tu saya tak reti. Tentang doa tak reti. Bukan payah dengan doa macam nak ajar. Dan dia kata masalah ni Ustaz, bukan betul masalahnya. Tu imam kami ni yang ada ni, dia doa dia jenis kemas sungguh. Tak kemas sungguh. Kira hebat doa dia tu panjang. Itu tu jadi masalah dia, siapa pun tak boleh nak challenge dengan dia kata. Oh macam tu. Jadi bila dia tak main, orang ni semua jenis tak gamak nak pergi dia tu. Subhanallah. Bukan payah. Nak doa macam tu imam tu doa. Senang je. Ini sampai orang tolak dia, tuan-tuan. Dah tak boleh lepas juga, dia tolak jadi juga tu imam. Tapi sekejap lagi tunggu sujud akhir tak bangkit-bangkit. Lama tu imam tak bangkit. Tengok tak ada lah, tinggal sejadah lah. Tuang pasal apa? Sekejap lagi nak doa tak berhenti. Bukan payah nak doa subhanallah. Nak doa macam tu imam kemarin? Boleh. Siapa boleh doa macam tu imam kemarin? Saya. Dia menjadi tu imam? Boleh. Allahu Akbar. Habis bagi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhanku, kira doa macam tu imam baca kemarilah. Apa payah sangat? Kan senang. Musallih ala Muhammad. Dan dia takut tolak jadi imam. Pasal kes doa dia muslimat. Dan tapi lagi kawan ni lagi teruk tu yang pomen tu itu ada saya cerita tu pasal pomen. Yang pergi pebek kereta rumah tu imam. Subhanallah musallih sama. Pebek kereta rumah tu imam, tuan-tuan. Main masuk waktu zuhur tu imam kata jom pergi sembahyang. Apa tu imam baju kotor. Baju kotor bukan najis, dia kata jom pergi sembahyang. Tak boleh tu imam baju kotor. Tunggu sat tu imam naik atas rumah dia ambil jubah bagi kat dia. Ambil jubah bagi. Ketayak satu tak kepala dia. Pergi sembahyang elok sampai surau dia di atas tunggu lah. Tu imam lambat hari ni bersepak tu. Tengok sampai kat bawah, alhamdulillah tu imam main dah. Kata tu imam telefon bunyi. Tu imam tak boleh pergi sembahyang di surau. Kena sembahyang di masjid. Pasal apa? Ada jenazah. Dia kata kat pomen tu tak faham, turun sini aku nak pergi masjid. Sekali lepas sembahyang lagi aku baik kereta aku. Dia kata okey. Kan? Dia di atas tengok tu imam patah balik, dia kata pergi mana pula dah. Pun nasib baik ada wakil dia kata. Tengok tu kan jumpa meleret barat. Sampai dia kata pergi dapat sila-sila lah jadi tengok. Aku tak boleh dia kata. Awak tak boleh tengok pakai kemas sangat Jom pergi jadi imam. Tak boleh sungguh, aku tak boleh sungguh. Boleh jom. Dia duduk fikir mayang zuhur tak apa di bab. Dengar aku macam apa. Tolak tuan-tuan jadi tu imam. Allahu Akbar, cantik. Rakaat pertama 2, 3, 4 cantik sampai bagi salam cantik. Yang belakang kata apa habis bagi salam kita okey apa tu? Tu okey tu. Okey lah. Okey lah tu. Sungguh Dia tu cara tak ada ayat semayang tu. Ada ayat semayang. Tuan-tuan sekalian masalah. Apa? Pakaian kita ni syiar. Dia menghalang kita daripada. Dan lagi satu, pasal apa kita pakai ini? Pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Pakai serban, pakai jubah bukan sebab kita alim dah. Pakai jubah bukan sebab nak abang kita hebat dah. Saudara-saudara tuan-tuan, pasal apa? Ni nak harap syafaat Nabi nanti di padang mahsyar. Kita bangkit di padang mahsyar nanti tuan-tuan muslimin semua. Nak tunggu siapa tolong kita? Nabi tolong kita. Nabi nak tolong kita, tuan-tuan muslimin Muhammad. Ni nanti ingat ni, bangkit di padang mahsyar nanti ingat. Waktu tu cari Nabi SAW, cari Nabi. Teringat, hari tu ustaz dah cerita dah. Ni Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha tu anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong tanya bagi pihak kita dah. Ya Rasulullah, nanti bangkit di padang mahsyar nanti nak cari kamu dekat mana ya Rasulullah? Rasulullah kata apa? Cari aku dekat telaga Kautsar.
Kalau tak ada kat Telaga Kausar nak cari mana Rasulullah, lu pergi cari dekat timbang mizan, aku dah dekat situ. Tengah duk tolong umat aku waktu tu. Kalau kamu tak ada suruh Rasulullah nak cari kat mana, lu pergi cari dekat tiang Sirat, aku ada dekat situ tengah duk bantu umat aku. 3 tempat ni. Tuan-tuan sekalian muslimat, ni ilmu apa? Ilmu nak berhadapan dengan masyarakat. Benda ilmu ni dapat di mana? Di majlis ilmu. Ni, tuan-tuan akan ingat ni kalimah saya ni nanti waktu duduk pada masyarakat. Waktu bangkit daripada masyarakat ni, tuan ingat, waktu orang duduk kelang kabut semua. Cari, nak kena cari Nabi nanti syafaat kita. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, teringat, hari tu Ustaz dah habaq dah. Pergi cari kat mana? Telaga Kausar. Lagi yang tanya pula, Ustaz, Telaga Kausar kat mana? Aku pun tak tahu lagi. Ustaz, nanti kita mati ramai-ramai, pergi cari sendiri kat sana. Tahulah Musa sama. Tuan-tuan, pergi cari Telaga Kausar ni, teringat ilmu dulu belajar. Faham tak tuan-tuan? Tak jumpa Telaga Kausar, tengok Nabi tak ada kat situ. Oh, teringat Nabi kata apa? Lu pergi cari dekat timbang mizan. Pergi cari dekat timbang mizan. Jumpa Nabi dekat situ. Ya Rasulullah, aku umatmu. Ya Rasulullah, aku umatmu. Umatku, ya umat kamu ya Rasulullah. Dulu di dunia dulu kami sangat cinta kepada kamu ya Rasulullah. Apa bukti cinta ni? Apa yang kamu buat, semua kami nak buat belakang. Kami dengar dulu tok guru kami kata, kamu pakai serban ya Rasulullah. Kami tak pernah tengok kamu pakai serban Rasulullah, tapi kami pakai serban sebab apa? Sebab cinta dekat kamu ya Rasulullah. Bukan sebab nak tunjuk kami alim. Kami pakai jubah Rasulullah bukan sebab nak tunjuk kami hebat dah. Sebab kami cinta kepada kamu. Nak tiru apa saja kamu buat Rasulullah, walau kami tak pernah tengok kamu. Tolong ya Rasulullah, tolong syafaat kami, tolong bantu kami. Nampak tuan-tuan? Tu sebab tu kita pakai macam ni. Rasulullah sama tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan sekalian, jangan takut, jangan segan nak pakai. Orang tahu kita tu lagu mana. Kalau main tu orang tak tolak itu imam Ya, kalau kita tolak imam apa salahnya? Mau prepare siap-siap di rumah, doa mau hafal cantik-cantik. Ya. Tak kerti bahasa Arab, doa bahasa Melayu pun boleh, tak ada masalah apa. Cuma afdal ya tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, afdal kita berdoa guna doa apa? Doa yang Allah tunjuk dalam Al-Quran, yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu afdal. Tapi kalau tak boleh doa bahasa Melayu, tak ada masalah apa. Ada orang telefon, Ustaz, ni saya nak tanya Ustaz, boleh tak? Macam mana ayah saya mati dah, macam mana saya nak doa kat dia? Doa je lah, doa. Dalam doa macam mana? Boleh tak saya doa bahasa Melayu Ustaz? Loh, tanya ni umur berapa dah ni? Umur 40 Ustaz. 40, baru nak tanya boleh doa bahasa Melayu dulu. Doa lagu mana? Tak doa Ustaz. Subhanallah, Ustaz umur 40 baru nak tanya. Doa pilah bahasa Jerman ke, bahasa apa pun suka. Allah tahu bahasa apa? Pasal Allah yang mencipta semua bahasa. Tuan-tuan muslimat sekalian, tuan-tuan, cuba tengok. Kita doa bahasa Arab. Allahumma ighfir lana zunubana, Allahumma ighfir li zunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Faham dah doa tu? Tu baca tiap hari dah? Tiap hari baca. Cuba baca lagi satu doa. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau ampunkanlah dosaku ya Allah. Engkau ampunkanlah dosaku ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu ayahku ya Allah. Ampunkanlah dosa ibuku yang melahirkan aku, yang bersusah untuk aku, yang jaga malam untuk suap aku ya Allah. Dia tak makan pun tak apa, dia makan ya Allah. Tolong ampunkan dosa dia. Ampunkan dosa ayahku ya Allah. Tolong ampunkan dosa. Tolonglah kasihlah mereka tu macam mana mereka kasih dekat aku waktu kecil-kecil dulu. Subhanallah. Nampak tak? Nampak tak? Yang mana yang lebih feel? Yang mana yang feel? Yang satu ke yang dua? Yang dua. Pasal apa yang dua feel? Sebab kita faham. Faham tak? Padahal dua-dua tu doa yang sama. Subhanallah, saya kata doa bahasa Melayu pun tak ada masalah apa. Macam bulan lepas kita doa. Baca bahasa Arab boleh, tapi nak doa cakap bahasa Melayu. Pasal apa? Dengan bahasa Melayu tu nanti keluar air mata. Betul tak? Subhanallah, masya Allah, tuan-tuan. Jadi pakailah tuan-tuan, pakai pakaian ini, pakaian sunnah. Ini syiar. Lahir daripada hati kita yang bersih. Lahir daripada hati kita yang ada sifat takwa kepada Allah. Dia akan lahir kepada watak pakaian. Orang yang macam ni dia tahu dah. Orang macam ni tak buat maksiat, tak selalu ajak dia buat maksiat, maka dia terhalang daripada melakukan maksiat. Kita pun sendiri bila dah ada pakaian, dia jadi shield. Dia jadi apa? Dia jadi benteng. Dia jadi penahan kita daripada nak buat benda-benda maksiat. Pasal apa? Pakaian kita yang stop kita daripada buat benda maksiat. Itu syiar namanya. Jadi subhanallah, kalau orang kata apa, jangan tengok aku di luar ni, tapi tengok hati aku, abang dia hang bohong. Sebab hati hang lah yang tunjuk hang luar ni lagu mana. Faham tak tuan? Maksudnya jangan salah faham dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut itu. Baik. Amma ba'du, adapun selepas daripada itu, itu tuan-tuan, amma ba'du dia panggil uslub Arabi, kaedah digunakan bahasa Arab.
Ini kita dengar dalam Musallih Sahabat dalam khutbah tu. Dia apa semua, dia intro apa semua, dia kata amma ba'du fa ya ibadallah. Adapun selepas daripada, adapun kemudian daripada itu, wahai orang beriman, berilah bertakwa kepada Allah. Nak apa kalau dia ada amma ba'du ini, dia nak bagi tahu bahawa yang tak sat duk cakap tak sat ni intro baru intro. Lepas amma ba'du ni baru cerita nak masuk. Faham tak? Tu kaedah diguna oleh Arab. Baik, dia bagi uslub Arabi. Amma ba'du apa koma tu? Maka ini sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Hamba himpun akan dia kerana peringatan bagi diri hamba sendiri dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar, dan hamba namakan dia dengan penawar bagi hati pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripada dan dihiasi akan dia akan segala hati, dan hamba sebut di dalamnya akan satu pendahuluan dan 3 kitab. Dia kata subhanallah salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata ilmu ini kitab yang kita nak mengaji, nama dia ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini kita akan bincangkan nanti apa maksud ilmu tasawuf. Hamba himpun akan dia kerana peringatan untuk diri hamba. Subhanallah tuan-tuan, ni tawaduknya orang-orang dulu-dulu menulis kitab, mengarang kitab. Dia abang kata apa? Dia tu soleh sangatlah tuan-tuan. Bukan setakat soleh dengan alim dia hebat, Musallih Samad, tapi tuan-tuan merendah diri cerita. Kalau tulis kitab ni bukan untuk orang lain, ni mula-mula sekali nak peringat diri dia sendiri. Macam kita duk ceramah, bukan duk abang kata kita hebat, dah, bukan kata duk bagi tahu kata semua yang kita duk buat, yang suruh orang buat, semua kita buat belakang. Bila suruh orang buat, subhanallah Musallih Samad, dalam masa yang sama duk peringat diri ni, hang kena buat, suruh orang buat, hang tu kena buat. Subhanallah tuan-tuan sekalian muslimat, tu keadaannya. Baik. Dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar, dia kata subhanallah, kita ni memang baru belajar. Ilmu-ilmu macam ni dulu jangan duk cari lah. Subhanallah, dulu masjid seorang tak jumpa lah kita ni, betul tak? Subhanallah, dulu zaman rambut kembang seluar degree kasut tinggi dulu ni, tak jumpa masjid lah waktu tu. Musallih Samad ni baru duk belajar, dah jumpa masjid. Bila jumpa ilmu ni tuan-tuan duk main mengaji. Salih ala sayyidina Muhammad. Main mengaji ni siapa yang duk hantar main? Bukan kita duk dorong main, tak. Allah yang gerak hati kita untuk main. Buktinya apa? Ni kampung tempat kita ni, taman kita ni tuan-tuan, berapa ribu orang duk ada? Berapa ribu orang duk ada? Berapa orang boleh main surau? Berapa orang boleh main masjid? Berapa orang yang suruh nak main masjid? Kadang-kadang subhanallah maksudnya bukan kita nak main pun, dah subhanallah kita terpaksa main pun ada. Macam saya cerita, saya duk mengajar dekat penjara tuan-tuan, Musallih Samad. Tiap minggu masuk penjara saya. Nasib baik keluar balik lah. Pagi tadi pun dengan banduan pagi tadi. Banduan duk ramai. Saya beritahu dekat mereka ni, hampa main ni bukan sebab hampa suka main, betul tak? Bukan hampa nak main sini. Dulu seronok kat luar, sampai orang kata apa? Sampai dia ni tak ada harapan lah. Bukan setakat akhirat, dunia pun tak ada harapan lah orang kata. Sampai hala 7 dunia pun tak tahu dah hang ni nak jadi apa. Tak tahu nak jadi doktor pun. Dia kata tu. Betul tak? Doktor buat jambatan Musallih ala sayyidina Muhammad. Yang tu tak tahu keadaan. Haluan tak usah cerita akhirat, dunia pun tak tahu jalan lah. Subhanallah. Tapi Allah tak dia tangkap masuk penjara. Akhirnya masuk penjara, duduk depan tiap-tiap hari mengaji ilmu. Akhirnya hafal Quran. Baru ni pilawan musabaqah di Kelantan, 4 lelaki 4 orang perempuan. Cuba tanya dulu Quran pun tak reti baca langsung. Sekarang ni hafal Quran, pilawan. Subhanallah di Kelantan tuan-tuan dapat nombor 2. Subhanallah Musallih ala sayyidina Muhammad. Ilmu kemas pada kita lagi. Tuan-tuan rukun utama lagi. Depa kemas boleh jawab tuan-tuan. Salih ala sayyidina Muhammad. Orang-orang subhanallah kadang-kadang bukan sebab dia nak mengaji, tapi Allah yang paksa. Pasal apa Allah paksa? Saya beritahu dekat depa, sebab hampa ni Allah sayang dekat hampa. Allah sayang dekat kamu ni lah, sebab itulah Allah paksa kamu untuk main duduk di sini. Dalam keadaan kamu tak suka, sehingga kan ada orang yang sekarang ni menunggu tali gantung. Dia beritahu, dia kata apa? Saya redha dah ustaz, saya redha dah, mati pun tak apa dah. Pasal apa? Pasal kalau tak kena tangkap macam ni, Allah saya tak kenal sama dia. Subhanallah tuan-tuan. Demikian juga kita yang boleh main di sini subhanallah, bukan plan, bukan cadang pun nak main duduk sini dulu-dulu ni. Macam-macam perancangan nak duduk sana, nak duduk sini. Akhirnya main duduk di sini. Pasal apa nak main duduk sini? Subhanallah. Rupanya perancangan Allah supaya akhirnya kita dapat ilmu. Tuan-tuan sekalian, Musallih ala sayyidina Muhammad. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah nak bagi kamu selamat di dunia, selamat di akhirat.
selamat dunia dengan segala musibah, selamat dunia dengan segala fitnah, bencana sebagainya. Tuan-tuan sekalian, musuh Jumaat tu kemarin masuk Sarawak 2-3 hari lepas. Budak umur 14 tahun makcik, subhanallah, mengaku mengadakan hubungan seks dengan apa? Dengan 20 lelaki. 20, subhanallah. Dia pun tak terkira banyak mana lah. Tapi jumpa polis suruh list down, list tulis orang-orang. Ni suka sama suka ni. Tapi dah dia underage, dia dikira sebagai apa? Dia kira sebagai rukun. Tuan-tuan, tulis. Polis kata apa? 20 orang. Tujuh, tuan-tuan. Hang buat di mana ni? Buat dekat taman permainan, buat kat rumah kosong, buat kat rumah sewa budak-budak rempit tu. Subhanallah Muslimat. Ni mak pak tak tengok kan? Tuan-tuan, ni fitnah. Kita jaga di rumah, dia keluar pikul belakang, turun pick-up belakang, putus tali, jatuh mati pi. Umur berapa? 16 tahun. Subhanallah, salli ala Muhammad. Tuan-tuan, ni fitnah. Kita tanya mak dia, tanya ayah dia, pernah pikir tak anak dia nak buat lagu ni? Tak pernah terfikir. Tuan-tuan, salli ala Muhammad. Kalau mak dia pun jadi lagu tu, tak mustahil benda tu boleh jadi kat kita juga. Tapi subhanallah, Nabi janji apa? Kalau Allah nak selamatkan hampa daripada benda macam ni, kalau Allah nak selamatkan kita daripada fitnah yang macam ni, yufaqihu fiddin, Allah bagi dia faham urusan agama dia. Kalau nak bagi kita selamat di akhirat nanti, salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, Allah nak bagi kita selamat di akhirat pun sama, Allah bagi yufaqihu fiddin. Nanti mai malaikat ramai, subhanallah. Oh, teringatlah dulu Ustaz cerita dah, subhanallah, ni putih wajah. Ini tanda nak mati dah. Kalau mai malaikat putih wajah, duduk tunggu malaikat mau turun. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Allah nak kita selamat macam tu, nanti kubur luar, nanti kubur lapang, cerah, dihampar medan pada syurga, buka akses tiap-tiap hari, dapat hidup udara daripada syurga, tak sabar nak bangkit nak pergi syurga, tiap-tiap hari teringin, rindu nak pergi syurga. Kalau Allah nak kita jadi macam tu, mula-mula sekali Allah bagi apa? Yufaqihu fiddin, Allah bagi faham urusan agama. Nak faham urusan agama ni main majlis ilmu. Tak boleh main majlis ilmu ni bukan atas kuat kita, tuan-tuan, bukan atas seronok kita dah. Dan seronok kan main majlis ilmu. Seronok. Lenguh ni, sila ni. Betul tak? Ni teman-teman nak habis ni, Ustaz. Lambatlah gaya ni. Bismillah. 237 kali pusing. Kali kuno aja. Salli ala sayyidina. Ya. Seronok. Saya okey lah duduk kat ni, relax. Dengan leather begini. Dan cuma ini je main. Subhanallah. Tuan-tuan kira okey, ni ada ekor ada apa semua kan. Ekor pun tak main. Dulu waktu tak ada ekor, abang dah panas. Semua tu bukan saya tak main, pasal apa saya panas. Boy, ekor tak main juga. Betul tak? Tu. Dah parking tak pandai. Parking tu susah sikit parking. Buat parking pun dia tak main juga. Betul tak? Sebab nak boleh main, tak boleh main ni bukan nak kuat diri, tuan-tuan. Bukan nak seronok. Tak. Sebab apa? Sebab Allah yang gerak hati. Pasal apa? Pasal Allah nak bagi kita selamat dunia, selamat akhirat. Baik, bila dah main mengaji ilmu, tuan-tuan, kita ni kena jadi lebih baik. Kita kena jadi berbeza dengan orang yang tak mengaji ilmu. Kita orang yang main duduk bersila mengaji ilmu tiap-tiap hari, dah susah payah dah main, tuan-tuan. Wassalli ala sayyidina Muhammad. Kita kena jadi berbeza dengan orang yang tak main duduk majlis ilmu. Apa beza dia? Kita jadi orang beramal. Bukan setakat ilmu kita dapat, ni main mengaji ilmu nak buat apa? Sebab nak beramal. Betul tak? Nak beramal. Kalau main mengaji ilmu tapi tak beramal, tak ada apa, kosong. Macam Imam Ghazali kata apa? Al-ilmu bila amalin kasajaratin bila thamarin. Ilmu yang tidak diamal pada yang tak beramal ni macam pokok yang tak ada buah. Kalau pokok tak ada buah, nak buat apa tu kan? Tebang-tebang je, menyemak kan? Betul tak? Soalan. Tanam pokok lain, pokok yang boleh berbuah. Tanam pokok rambutan, tanam pokok durian. Bila aku main jangan lupa pulak mai sikit. Oh, bagi penuh-penuh mana kita. Faham tak? Oh, macam tak faham kan? Baik. Nah, itu keadaan. Bila kita main, subhanallah, tujuan kita nak dapat ilmu. Dengan ilmu tu kita nak beramal dengannya. Faham kan? Kita kena lain, beza dengan orang yang tak mengaji ilmu. Pasal apa dia orang tak mengaji? Pasal apa dia orang tak beramal? Sampai kita kata apa? Pasal apa yang tambah ni, tambah extend apa dia panggil apa? Dia panggil apa? Tahun servis dia panggil apa? Dia orang macam kerja kerajaan kan? Boleh tambah, boleh extend sampai 58. Dia tak? Pasal apa yang tambah? Dia kata bukan apa Ustaz? Tak ada apa nak buat. Tak ada apa nak buat. Tak ada apa nak buat. Padahal berlapa pada boleh buat.
Kita yang duduk mengaji tuan-tuan, pagi-pagi bangkit dengan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim 100 kali, dengan la ilaha illallah 100 kali, dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad 100 kali, dengan apa lagi dengan selawat kepada Nabi 100 kali. Kemudian sekali nak buat sembahyang lagi malam, nak baca surah Waqiah lagi. Betul tak tuan-tuan? Sekali nak baca sembahyang Jumaat lagi, sekali nak buat 2 rakaat, 4 rakaat sebelum Zuhur, 4 rakaat sebelum Asar. Sekali lepas sebelum Asar nak buat 2 rakaat dengan majlis ilmu, dengan apa? Punya banyak benda yang kita nak buat. Maksud tiba-tiba dia kata dia tak ada benda nak buat. Ni surau kita ni tuan-tuan sekalian, Musalli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dia boleh mai cuci bagi bersih, tu pun tak ada berlambak kerja boleh buat tuan-tuan. Kadang-kadang sampai surau masjid orang nak masuk bilik air pun tak lalu. Tak lalu. Kotor, subhanallah, tu pun dia kata tak ada benda nak buat. Pasal apa dia kata tak ada benda nak buat? Pasal dia tak ada ilmu. Apa nak buat? Kita subhanallah bila mai dapat ilmu. Sepanjang kita duduk mai duduk mengaji ni, tiap-tiap malam ada ustaz duduk mengajar, berapa banyak dah ilmu untuk kita amalkan. Banyak tuan-tuan, kalau kita boleh susun satu subhanallah. Tak teramal kita ni, subhanallah. Betul tak tuan-tuan? Sampai kena susun, sampai kena buat jadual kita untuk kita beramal. Punya banyak ilmu, tetapi kita tak beramal. Pasal apa kita tak beramal? Masalah sama tuan-tuan, mungkin ada sikit kurang berkatnya ilmu yang kita belajar. Mungkin sebab tuan-tuan, tanda di antara tanda berkat ilmu yang kita mengaji itu tuan-tuan, kita rasa teringin nak beramal. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salli sama. Bila kita main mengaji, ilmu agama kita diperlu kepada keberkatan. Ilmu agama diperlu kepada keberkatan. Bila dia berkat ilmu tu, pertama sekali kita faham ilmu tu, kata ulama. Mula-mula sekali apa yang guru kata kita faham. Kalau balik-balik apa tu guru tu kata sampai sejam cakap apa satu pun tak faham, itu ada masalah. Sama ada masalah kat kita yang mengaji, itu pun masalah dekat dia yang mengajar. Faham tak? Sampai tak faham apa. Kalau kita faham subhanallah, main masuk dia faham. Itu tanda ilmu berkat. Lebih tinggi sikit tuan-tuan sampai kadang-kadang macam ustaz tu macam tahu apa kita buat tadi. Kita bagus kata dia buat satu macam itu tahu seorang-seorang kita. Kan? Main-main mengaji yang itu bukan cadang nak main pun. Tak, bukan cadang nak main pun. Saya singgah tadi ada kuliah. Kata ustaz sebut macam mana yang dia buat tadi. Bukan habaq, dia habaq secara general lah. Bukan habaq kata dia tu. Habaq secara general, secara umum. Salli ala Sayyidina. Dia kata ustaz ni macam tahu buat lagu tu tadi nak. Ustaz ni jenis mengata kau orang. Kita pun tak ngomel lah. Tak main tu pun. Nanti apa sekali. Ya, kata ke orang saya mengaji tu orang je lah. Kalau mengaji tu lembu, saya kata kat lembu lah. Wahai lembu-lembu sekalian. Subhanallah sekalian. Itu tanda berkat. Kemudian tanda berkat yang kedua, ada tambah sikit lagi maksudnya kita rasa teringin nak beramal, teringin nak beramal. Itu tanda berkat. Tuan-tuan sekalian boleh nilai sendiri. Ni kita duk mengaji banyak lah. Saya dah sebut maksudnya antaranya tuan-tuan pagi-pagi bangkit ni susun jadual amal kita. Macam mana kita pergi sekolah dulu masalah sama, dia ada jadual dia. Jadual ni apa? Jadual ni supaya bila dia nak buat benda tu, dia nak belajar benda tu, dia duduk dalam keadaan sistematik. Jadi tak bertimpa sana, tak bertimpa sini, yang ni nak hafal, yang ni duduk. Demikian juga dengan amal kita. Cuba bangkit pagi-pagi tuan-tuan, setiap hari kita ada satu jadual khas untuk kita beramal. Tuan-tuan, cuba pagi-pagi bangkit subhanallah, lepas daripada subuh, muslimat duduk atas 3 sejadah tu, jangan bangkit lagi duduk atas 3 sejadah tu, subhanallah muslim, malaikat pun bila bangkit malaikat pun terbang pergi, subhanallah. Nak buat apa? Buat amal yang kita belajar. Ingat ada 4 zikir yang saya faham. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi 100 kali. Kemudian subhanallah bihamdi, subhanallahil azim 100 kali. Allah ampunkan dosa kita walau seperti banyak buih lautan, dan banyak dosa kita ni. Kemudian sebut la ilaha illallah 100 kali. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad 100 kali, 4 duduk. Kemudian baca apa? Kemudian baca surah Waqiah pula maksudnya. Banyak benda dapat. Susun jadual. Baca Quran juga walaupun satu muka segerat muka Allah subhanallah sebelum kita nak buat urusan kita yang lain. Sehari malam nak tidur pula kita baca apa? Musalli semat kita baca surah Al-Waqiah pula. Pasal apa nak buat amal banyak sangat ni tuan-tuan? Pasal nak mati tak lama sangat dah. Nak mati bukan lari jenis mati memang mengejut ni, itu masalah kan. Bulan lepas saya main kat sini kan. Dan besok tu saya pergi masa ada satu tempat tu. Kemudian saya balik. Daripada sini ya. Daripada sini saya pergi ke Rauk je lah. Oh subhanallah subhanallah.
Pergi ke road untuk sampai dekat Genting Sempang. Tak ada Genting Sempang kan dia jalan ke pondok-pondok lepas ada terowong. Subhanallah. Ada lori trailer bawa scrap. Kan? Jalan tu dia lost control. Dia tak boleh nak control lori dia. Dia langgar divider, dia belah sana tinggi, belah sini rendah. Belah sini nak mengalah ke KL, belah sini nak mengalah ke Raub, mengalah ke Karak, kan? Dia terjun tuan-tuan subhanallah. Dia langgar tembok, terjun sebelah sini. Tak apalah dia tu lost control tu kan. Dia lost. Ni kawan sebelah tu yang tengah duk buat kereta Myvi dengan bini dia tu, sambil dia dengar radio apa? Sinar FM, muzik retro terbaik. Relax. Oh, seketui lori terjun atas kepala. Subhanallah. Cerita lah kawan tu yang bawa lori tu dah muat 30, yang muat 30. Subhanallah, mati. Ancok kepala, putih tangan. Kalender dia berubah. Co-pilot dah 39. Mati tuan-tuan. Musallih ala sayyidina Muhammad. Lah ni cerita mati bukan kira rumah. 2 minggu lepas saya tengah duduk mengaji, duduk talaki dengan guru masa semua. Waktu tu tutup phone. Tuan-tuan, Musallih ala sayyidina Muhammad. Pukul 10.30. Pukul 11 habis kuliah, keluar tengok. Oh, ada SMS masuk tadi, tak pasal ada silent phone. Ustaz, apa-apa semua saya rasa tak sihat lah, rasa letih, dia nak rehat lah kot. Nak rehat lah. Jadi minta maaf lah, apa salah silap apa semua lah. Dia kata begitu. Subhanallah. Kita ingat biasa lah. Tu SMS balik pukul 11, SMS balik. Ada abang kata sabarlah, nanti Allah bagi sembuh lah, apa sebagainya. Dan kan, tak reply dah. Apalah, kita pun balik ke Penang lah daripada Lustak. Sampai dekat Bertam, tak jauh lah tempat saya tu. Saudara Syamad dapat SMS kawan hantar, kawan kita meninggal dah Ustaz. Dah tak sah pun SMS dia dah sah. Subhanallah. Nak cerita kat tuan-tuan Muslimat, dia tu yang meninggal, dia ni Musallih ala Syamad, doktor detect cancer. Doktor bagi dekat dia 10 bulan. 10 bulan kanser paru-paru. 10 bulan tinggal. Maksudnya bulan depan, tahun depan. Dia pun dah give up lah. Dia macam tak ada apa, orang kata pergi lah buat perawatan apa semua. Dia pergi lah buat macam apa semua kan. Buat family dia semua cancer. Dan dia start susun dah wakaf semua bagi duit apa semua susun ber wakaf kan semua, harta-harta ada semua dekat madrasah sebagainya. Baik, tu tahun depan nak mati. Tu jangka tahun depan mati. Tengok tu 2 minggu lepas mati dah. Tentang cerita tu cara orang yang dah ada set tu, dia ada expiry date tu. Kita ni mana ada expiry date? Tiap-tiap kali duk main ni tahun baru, sambut tahun baru, seronok, dan tak teringat, lupa bahawa kita dia makin dekat dengan mati. Betul tak? Subhanallah, dia makin dekat dengan mati. Subhanallah, Musallih ala sayyidina Muhammad. Apa amal Pak? Lah, amal tak ada apa lagi. Ini kalau duk relax, tuan main surah main tepuk ni. Assalamualaikum Syekh, waalaikumsalam. Jom sekejap lagi pukul 10.30 kalau Allah. Oh, ni siapa ni? Malaikat maut. Jangan main-main. Tuan-tuan, tarik malaikat maut kat luar. Seselotok lu dengan dia, minta maaf saya gambar dekat tempoh seminggu lagi ke 2 minggu lagi apa. Dia banyak benda nak cerita pada Muhammad. Tarak lah dia kata. Tak ada lambat seminit, tak ada cepat seminit. Tak. Musallih ala sayyidina Muhammad. Mati my time, kita mati. Cuma kita ni tuan-tuan, bila nak beramal? Subhanallah, ngaji lama dah. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, as-sabiqun. Apa dia as-sabiqun? Orang yang segera. Dia segera apa? Bila dia dapat ilmu, dia segera nak beramal. As-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Allah bagi lepas syurga. Apa dia? Mula-mula sekali tuan-tuan, tanda as-sabiqun. Sebagian ulama kata ni para nabi, para rasul. Tapi tak ada ulama, sebagian ulama kata tak, kita semua boleh jadi as-sabiqun. Apa dia maksudnya? Orang yang bersegera untuk beramal. Kita dapat ilmu tak tangguh dah. Tak sah dapat ni sebelum ni tak pernah jumpa lagi ni, baru pertama kali main. Dengar kata 4 kali tu. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, la ilaha illallah, musholli ala sayyidina Muhammad, astagfirullah azim, waktu boleh dengar 4 tu. Esok nak buat dah, tak mau tangguh lagi dah. Itu panggil as-sabiqun. Faham kan? Dia ni akan dapat apa ni? Orang yang bersegera ni. Yang pertama dia subhanallah musholli ala, dia segera nak dapat ilmu. Yang kedua tuan-tuan, dia bersegera dengan beramal dengan ilmu. Yang kedua tuan-tuan, kalau tak ada ilmu dekat dia pergi cari, segera untuk pergi keluar untuk cari ilmu untuk dia beramal. Duduk di rumah relax, dia masak, tak tahu bukan ada kuliah malam ni. Kan? Lepas main maghrib apa, duduk maghrib, duduk masak, dengar perempuan dekat surau ada orang ceramah. Tinggal tu pergi kuliah. Abang jom kita pergi kuliah. Malam ni ada surau ada kuliah rupanya. Lah subhanallah, cepat-cepat tukar baju main. Dia panggil orang apa? Orang as-sabiqun, bersegera.
Mereka ni akan dapat apa? Mereka ni nanti waktu duduk di padang mahsyar, apa nikmat yang Allah nak bagi, mereka dapat dulu. Di dunia mereka bersegera untuk beramal, di akhirat Allah akan segerakan ganjaran, pahala, segerakan nikmat yang orang lain tunggu lagi, mereka ni dapat dulu. Kita kena jadi orang macam tu. Sedih kita kadang-kadang tuan-tuan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni, saya selalu sebut sebelum balik lagi, keluar lagi, selepas daripada sembahyang Isyak, musalli sama. Jangan lupa sembahyang apa? Witir satu rakaat je. Bukan banyak. Di mana pun duk suruh macam tu lah, buat satu rakaat itu sama banyak. Saya nak suruh cantik buat 3 rakaat lah. 3 kali 5 ke 7. Tuan-tuan, saudara, kot tak larat. Kot tak larat. Buat satu sudah. Bila nak buat ni? Bukan nak buat pagi-pagi bangkit subuh-subuh sebelum tak. Buat sekali nak tidur. Sebelum tidur, apabila naum, kata Nabi SAW, suruh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Abu Hurairah. Orang kata, kekasih aku, pesan dekat aku. Pesan apa? Pesan sebelum tidur, buat sunat witir. Saya pesan dekat tuan-tuan, buat benda yang sama. Sehari lepas mayang Isyak, bangkit semayang sunat 2 rakaat. Lepas mayang sunat 2 rakaat, musalli zaman, bangkit tambah 1 rakaat je. Kan banyak pun. Tu pun tak larang tau. Oh, jangan main-main 1 rakaat. Nak buat boleh Ustaz, nak mujahadah tu payah. Betul tak? Betul tak? Nak buat tu boleh, nak istiqamah tu payah. Nak bagi lekat tu payah. 1 rakaat pun susah. Nak buat lagu mana? Bangkitlah sekali. Allahu Akbar. Saja aku salli sunat witir rakaatan. Ada lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat witir 1 rakaat ya, 1 rakaat pun lagu Quran tu. Balok sangat aku ni. Kan? Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Habis Fatihah nak baca apa Ustaz? Baca 30. Panjang sangat Ustaz. Baca qul huwallah sudah. Tak larat juga Ustaz. Tak salah baca apa. Betul tak? Sagi elok apa semua masalah semak bagi salam. 1 rakaat sudah. Takkan tak boleh ke kot? Tak larat Ustaz. Berat suruh lah. Apa try tengok dapat. Ui berat. Jangan main-main. Syaitan tidak runtun. Kalau boleh jangan buat lah. Jangan buat. Subhanallah masalah. Tuan-tuan, tak boleh diri duduk. Tak boleh duduk. Tidur. 1 rakaat tidur pun tak apa. Teruk sangat lah perangai lagu tu. Tapi subhanallah, boleh tak boleh? Itu Islam. Sembahyang sunat, tak apa, tak ada masalah apa. Janji mau buat ya tuan-tuan. Saya pun kadang-kadang duduk tak letih, kadang travel jauh kan. Tak larat nak diri, duduk 1 rakaat duduk teruk dia Ustaz. Tak apa, aku buat juga. Mujahadah ni nak lawan. Syaitan nak lawan nafsu yang kata jangan buat. Syaitan dia pandai, dia kata relax. Saya pergi balik pada rumah lah. Pada rumah ke Allah. Balik pada rumah nak buat kata tuan. Jangan harap sampai tu, tertarik cerah lah cerita dia. Sembahyang sunat mana apa ke mana. Betul tak? Salli ala sayyidina Muhammad. Lagi satu sembahyang Isyak. Lepas sembahyang Isyak buatlah sembahyang sunat. Pasal apa yang tak mau buat? Sedih kita tuan-tuan. Saya ni duduk mengajar macam pak. Pak kalau suruh anak-anak kabar pasal apa? Cik hati yo. Sungguh. Cik hati. Subhanallah salli ala sayyidina Muhammad. Bangkitlah main sunat. Saya duduk suruh tukar. Kau suruh saya tuan-tuan. Kita buat sembahyang sunat untuk kita. Tu pun nanti menyesal. Ni duduk bangkitlah subhanallah. Tiap-tiap pagi duduk buat zikir, duduk buat apa semua tuan-tuan sekalian musalli sama. Punya banyak kita duduk buat pun duduk rasa macam banyak sangat lah. Dengan zikir 100 kali. Sekali baca Quran, baca surah Waqi'ah, sekali surah Al-Mulk. Sekali sembahyang sunat buat. Nanti bangkit menyesal. Tu riwayat cerita tentang macam tu seorang tu subhanallah musalli sama. Ada 2 riwayat, saya tak pasti mana satu. 2 saya dengar daripada 2 musalli sama 2 tu. Seorang tu dia nak mati, dengar dia sebut apa? Dia kata musalli sama, dia kata aduh alangkah baiknya kalau jauh, alangkah baiknya kalau musalli kalau baru, alangkah baiknya kalau musalli sama kalau semua. Orang duk heran dia nak mati apa dia duk kata lagu tu. Alangkah baiknya kalau jauh, alangkah baiknya kalau baru, alangkah baiknya kalau semua. Orang bukan dia heran. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu kata apa tentang macam tu? Orang tu sebut apa? Dia kata waktu dia nak mati, Allah zahirkan kepada dia pahala-pahala yang dia buat. Pahala yang dia buat Allah zahirkan. Yang cerita alangkah baiknya kalau jauh tu, dia kata satu hari ada waktu dia nak melintas jalan, dia tengok ada orang nak melintas. Dia tolong orang tu, dia pimpin orang tu lintas jalan. Kalau dulu-dulu tu jalan kecil-kecil lintas tu. Allah tunjuk kepada betapa besarnya pahala dia tuan-tuan subhanallah. Pimpin orang lintas jalan, dia kata kalau alangkah baiknya kalau jauh subhanallah tuan-tuan sekalian. Waktu nak mati tu Allah tunjuk dekat kita pahala yang kita buat tu.
Waktu menyesal tak? Menyesal lah. Alangkah baiknya kalau baru Salih Al-Zaman. Dia kata waktu tu musim sejuk, ada orang tu ketang tepi jalan. Dia pakai 2 lapis baju. Dia ambil baju selai, dia bagi kat kawan tu. Baiklah kawan ni. Baiklah, dia bagi kawan tu, dia tinggal selai, dia sejuk. Tapi dia bagi yang lama, dia pakai yang baru. Standard lah tentang kita pun sepatu lah. Betul tak? Saya waktu jaga waktu tsunami tahun 2004. Jaga di mana, di Salih Al-Zaman, di mana, di apa ni, Kuala Muda. Tak tak? Hantar mai ni punya banyak, bertimbun pakaian. Salih Al-Zaman tuan-tuan, pakaian hantar mai punya banyak. Yang tak boleh pakai pun timbun juga. Hantar mai seluar dalam besar tu tuan-tuan. Dengan getah pun dah putih. Bukan habis siapa pakai, kalau nak pakai kita pakai tali pinggang buat atas. Tak sabar bagilah macam tu. Rupanya tuan-tuan bukan nak bagi sangat, dia nak clear store dia. Ya, nak kira, nak baju ada punya banyak keluar stok. Alhamdulillah lega stok aku lapang dia kata. Nak bagi Allah kita perangai lagu tu lah. Nak bagi yang elok tuan-tuan. Masalah ada saya apa tu. Dia tu bagi kereta kat ustaz. Ustaz nak pakai kereta, pakai kereta. Tu lah duk tengok ustaz kelang kabut nak ambil saya ada 2 biji kereta ambil satu. Bagi kereta ingat kereta apa kan, bagi pasal Orient tu yang mula-mula keluaran mula-mula dulu ni. Yang tekan horn pun tak punya pang lah, punya jalan sekat mampu. Itu bukan nak memudah Ustaz, itu memayar Ustaz. Tuan-tuan Salih Al-Zaman Muhammad. Baik. Waktu nak mati, dia kata apa lagi satu, dia kata Salih Al-Zaman. Waktu dia kata alangkah baiknya kalau semua apa, rupanya waktu satu hari dia nak makan dengan anak isteri dia. Dia ada sekeping roti, Kata, nasi roti. Assalamualaikum. Salam. Ada orang bagi salam. Buka. Anak apa datang? Dia kata saya lapar, bari tak makan, boleh tak bagi makan sikit? Dia kata ada, kami pun ada makan sikit lah. Roti sekeping, yang dia ada sekeping tu, tuan-tuan, dia kerat 2, bagi kawan tu sekerat, dia punya sekerat. Baiklah kawan ni. Baiklah tuan-tuan. Kalau kita orang boleh begitu, bagaimana lah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni saya lapar, saya pun ada semangga ni, dia, kita kata begitu lah. Saya pun ada sekeping ni je, pergi cari rumah lain tu pun. Tuan-tuan, dia bagi sekerat 50%. Kalau dia ada RM50, masuk RM25, bagi kontu RM25 bagi kat dia. Faham tuan-tuan? Salih Al-Zaman. Baik. Tapi Allah tunjuk pahala tu, subhanallah, Salih Al-Zaman. Sampai dia kata apa? InsyaAllah, kalau aku tahu macam ni punya banyak pahala, aku bagi semua kat dia, aku tak makan pun tak makan. Tuan-tuan, waktu nak mati, kita menyesal. Menyesal apa? Sikitnya amal kita buat. Kalau boleh nak buat banyak lagi. Baca Quran satu muka, Allah. Kalau aku tahu ini pun mujahadah, Allah. Subhanallah, dah habis satu muka. Pagi-pagi lawan nafsu nak buka Quran, Allah. Surah Abang sedap baca. Surah Abang beli semua. Dan dengan putusan Malaysia tak tinggal. Sayang semua apa ni. Perintah ni kan. Subhanallah, Desta, Tamin Nisan, Tamin Nadu. Beli belakang. Salih Al-Zaman. Baca habis. Tapi Quran, Quran malah baca. Pasal apa? Saya tak faham. Dan bila nak faham? Bila nak faham tuan-tuan? Pernah tak ada usaha nak faham Al-Quran? Tak pernah pun. Dulu waktu kecil-kecil belajar ABC. Pasal apa? Nak pergi boleh baca. Pasal apa tak belajar apa ni? Dulu belajar bahasa Inggeris. Can you speak English? Yes, I can. Why do you learn English? Because I use it every day. Dia kata. Where? At work. Dia kata. Setiap hari dekat office kena bercakap bahasa Inggeris. Dia kata. Can you speak Arabic? No, I cannot. Why? Sebab I don't use it. Tak pakai pun dia kata. Betul ke tak pakai? Betul tak pakai? Habis yang semayang cakap apa? Jerman. Baca Quran bahasa apa? Tuan-tuan, subhanallah musyamat. Tak bersungguh, maksudnya kita tak tahu nak letak prioriti dekat mana. Waktu khutbah sekali bersama di UK, orang sahabat dia sebut, dia dijemput untuk khutbah di UK. Dia nak UK, orang putih belakang. Dia cakap bahasa Inggeris, khutbah dalam bahasa Inggeris. Turun-turun seorang Turki jumpa dia. Dia kata, pasal apa khutbah dalam bahasa Inggeris? Dia kata, memang ada audience orang putih belakang. Kita bukan kau yang ramai itu semua orang Islam. Yang orang Islam. Pasal apa tak boleh cakap bahasa Arab? Takkan orang Islam tak boleh cakap bahasa Arab pun? Tuan-tuan, kalau begitu kita jauh sungguh lah. Subhanallah. Nah tuan-tuan, Salih Al-Zaman. Kita tak sungguh. Pasal apa? Pasal kita sebenarnya kita tak nampak benda yang kita nak mati sampai ni. Tuan-tuan, Salih Al-Zaman. Puluhlah lari kita ni kena jadi lebih baik lagi daripada orang yang tak mengaji sungguh. Kalau orang tak mengaji, dia pun tak beramal sebab dia pun tak reti, dia pun tak tahu. Kita ni subhanallah, Salih Al-Zaman. Kita nak beramal pasal kita dah mengaji dah.
Dah tahu dah berapa banyak dah ilmu yang kita belajar, yang tak mau tangguh lagi, melainkan kita nak buat satu, tumpang nak mati lagi. Itu pun menyesal. Nanti kata ulama, menyesal sikitnya. Kalau aku tahu lah, aku nak buat banyak lagi. Kalau aku tahu, aku nak baca Quran banyak-banyak. Kalau aku tahu, aku tak mau buat apa dah, aku nak buat amal ni. Pasal waktu tu yang dia perlu sangat waktu tu ialah amal dia saja, tak buat dah benda ni. Faham tuan-tuan muslimat? Tapi pasal apa tak boleh nak beramal? Pasal mungkin ada kurang berkat dia atau mana. Rupanya tuan-tuan, nak main menuntut ilmu pun ada adab dia. Ni nak dapat berkat ni, subhanallah muslimat. Nak dapat berkat ni ada adab. Kalau nak pergi ambil duit dekat ATM machine pun ada adab, tuan-tuan. Betul tak? Nak pergi ambil duit dekat ATM machine, mula-mula sekali kena bawa keluar kad. Lepas tu sekali dia kata, sila masukkan kad anda. Masukkan kad kita. Kemudian sila tekan nombor PIN anda, 13456. Sila besok tukar nombor lain, 13456 7. Betul dia kata. Lepas tu dia tanya, ni nak buat apa ni? Nak masuk duit kan? Nak buat keluar duit kan? Nak buat apa ni? Dia tanya kita. Kita pun jawab soalan dia. Kita kata nak buat keluar duit. Kan? Kalau tak ada apa lah, kan? Duit aku suka aku lah. Yalah. Tanya banyak-banyak apa? Pak, duit aku suka aku lah. Tentu tak ada adab. Dia bagi duit lah. Dia tak nak bagi duit dia. Dia kat kaunter pun tolong isi borang cik nak. Si borang sakit, my IC je lah, saya nak tengok, kan? Dia marah kat kaunter tu, saya punya duit, kan? Main sudah lah, tanya banyak-banyak, minta ni pasal apa? Dia kata tentang Musalihat. Tak ada. Demikian kita nak mengaji. Dah main-main dah. Dah keluar pada rumah, dah letih-letih dah. Tentang muslimat, dah kena hujan dah tadi. Mai subhanallah, dah dapat ilmu, nak tambah sikit lagi, nak bagi berkat ilmu tu. Dengan berkat ilmu tu nanti dia bercambah. Dengan berkat ilmu tu nanti dia rajin nak beramal. Tentang muslimat, malaikat Jibril tunjuk dekat kita macam mana cara nak menuntut ilmu. Macam mana subhanallah muslimat, dalam satu hadis yang dipanggil sebagai hadis Jibril. Dalam hadis kedua yang dihimpunkan kepada kita oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, disebut musalli ala Sayyidina Muhammad, ittala alaina rajulun. Dia kata waktu kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaum, pada satu hari duduk ramai-ramai macam kita duduk mengaji ni kan. Ittala alaina rajulun, tiba-tiba muncul di depan kami seorang lelaki syadidu bayad siyah, sungguh-sungguh putih pakaiannya. Syadidu sawadi sa'ir, sungguh-sungguh hitam rambutnya. La yura alaihi asari safar, pakaian dia tu tak tunjuk kata dia ni perjalanan yang jauh. Dah lah tak nampak perjalanan jauh. La yarfu minna ahad, seorang pun daripada kami yang tak kenal dia. Tuan-tuan sekalian muslimin, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah dia duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatai ila rukbatai, dua lutut bertemu dengan lutut. Wa wada'a kaffai ila fakhidai, letak dua tangan di atas paha dia, nampak sopan lah. Siapa dia lagi ni? Malaikat Jibril alaihi salam. Dia lalu bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, akhbirni anil Islam ila akhir hadis. Soal jawab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang membahaskan hadis ini, dia kata apa? Dia kata itu malaikat Jibril mai nak tunjuk dekat kita adab menuntut ilmu. Rupanya nak menuntut ilmu ni ada adab dia. Apa dia? Yang pertama, tengok cara dia. Dia mamai dia pakai apa? Dia pakai syadidu bayad siyah. Dia pakai pakaian yang putih bersih. Sebab tu sebagian ulama kalau nak mengaji kena pakai putih. Betul. Tapi bukan syarat lah. Atau ulama lain sebut apa? Dia berpakaian pakaian kemas. Pakaian dia putih bersih, bukan comot. Tuan-tuan, faham tak? Kami duduk mengaji dengan tu pakai putih. Putih. Sorry sama tuan-tuan. Kemudian itu cara dia. Minta ustaz, pasal aku panggil lebih-lebih sangat kan. Ni kami boleh main pun kira okey lah ni. Orang tak main lagi berlambak ke rumah dah. Saya habaq ni pun dah tambah sikit. Dia nak sakit tak main tu payah ustaz tu nak suruh pakai putih. Bukan saya suruh, saya habaq. Nak pakai, tapi cuba try sekali tengok. Cuba try test tengok. Betul-betul. Kamu ambil 3. Mai hari tu mai pakai putih, cantik-cantik, niat nak mengaji. Duduk semua duduk depan paling elok pakai putih. Tuan-tuan akan rasa dia punya rasa satu macam dia masuk. Tuan-tuan, itu tanda berkat. Kita bersungguh sebenarnya, kita bersungguh untuk menuntut ilmu. Itu. Yang kedua, tuan-tuan duduk macam mana musalli selamat. Dia dudukkan syadidu sawadi sa'id, dia sikat rambut dia dengan elok kemas. Kata ulama, jangan duduk pakai baju kotor-kotor, pakai baju elok-elok, pakai kemas-kemas main mengaji. Tuan-tuan, duduk pakai baju tulis macam-macam kat baju tu tak boleh. Dia musalli asmat, dia apa? Dia mengganggu orang. Makruh hukum dia. Faham tak? Jadi tu imam pula pakai baju
8 tuntutan bersih. Contohlah. Jadi imam dia pakai baju tuntutan bersih. Kan? Allahu Akbar ke belakang tu. Allahu Akbar. Oh, tuntutan bersih ya. Yang pertama, pilihan raya yang adil. Dia nak syarah pilihan raya yang adil tu habis satu mayang. Dia esok dia suruh tu imam pakai pula baju tu dah. Pasal apa dia kata nak masuk yang kedua pula. Guna dakwah kekal. Subhanallah. Dia kacau orang. Oh, subhanallah, salli ala Muhammad. Kadang-kadang pakai jersey bola. Oh, dia ada tulis kat ni. Kasbek lah, apa, Tiger lah. Tuan-tuan, tu tulis cok Arab. Subhanallah. Pasal apa dia bubuh cok Arab tu dia apa? Iklan, tuan-tuan. Kita main untuk Bilal pakai serban, pakai baju kasbek tau ni. Dia motor bro, ni naik serban dengan tali musuh. Tuan-tuan masa Ahmad. Kawan dia naik kereta bagus tengok tu Bilal pergi masjid. Oi, kasbek sedar juga nak. Warna pergi kasbek. Dapat share pahala dia. Tuan-tuan masa tu iklan itu haram hukum dia. Oh subhanallah, pakai mengiklankan syarikat-syarikat Arab tu haram hukum dia. Sebab tu kadang-kadang dalam masjid-masjid surah dia bubuh kat atas. Kita duduk dalam sah ni tuan-tuan. Apa tujuan? Kita duduk dalam sah ni kadang nak zikir, nak mengaji ilmu, betul tak? Nak sembahyang. Jadi kalau boleh tak salah bubuh yang tulis-tulis kat depan dia banyak-banyak. Dia ganggu orang tu nak buat amal. Buat tepi tak apa, buat di belakang tak apa, buat di depan. Tu tulis kat atas ni tuan-tuan. Subhanallah. Kita tu mengajar tau ni. Tengok mantap apa dia mau tu. Tengok apa ni. Oh, dia tulis rupanya. Oh, subhanallah. Kacau. Faham tak cerita lagu ni? Bagus. Salah tu. Dia kacau orang. Ada satu tempat di Citra Nusyak warna-warni lagi. Oh, subhanallah. Masalah jemaah tuan. Tulis pula tu. Kutipan Jumaat. Minggu pertama, RM900. Minggu kedua, RM380. Minggu ketiga apa semua. Dia ada semua Allahu Akbar. 900 campur 300. Campur 200. Pasal apa sikit pula 200 ni. Tak boleh banyak di masjid nak boleh kuliah tak ada pula dia. Habis tu dah banyak tu rasa dia. Dan nak main mengaji adab dia Rasulullah sama pakai pakaian yang bersih yang kemas itu keadaannya. Baik. Yang kedua tuan-tuan Rasulullah alaihi wasallam duduk fa asnada rukbatai ila rukbatai. Apa dia fa'azal rukbatai ila rukbatai? Lutut bertemu dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata apa? Nak mengaji duduk dekat-dekat dengan guru, jangan duduk jauh-jauh dengan guru. Duduk jauh ni makin lama makin kurang berkat. Makin lama makin kurang berkat. Makin siapa duduk paling dekat dia paling faham. Faham tuan-tuan? Maksudnya macam mana? Habis ada setengah tu duduk di luar kat beranda. Nasib baik tak ada beranda tau. Kalau ada beranda tu penuh kat luar pada dalam. Elok nanti sembahyang insya-Allah tengok penuh pula orang. Tadi tak ada waktu kuliah, tak ada waktu di luar. Ustaz, sokok. Ada pening kepala aku. Tuan-tuan duduk di luar tak berkat. Faham tak? Masalah sama. Ni, duduk di depan guru. Sebab tu kadang muslimat saya suruh buka. Sebab ni okey, alhamdulillah. Setengah tempat tu tutup rapat. Bila tak nampak muka tu guru, apa dia buat? Pasal mahu Faizal perit kat belakang. Saya bersorak di belakang. Masa apa? Atas tengah hari ni dia kata, tu lah bini lelaki tu masak. Belajar tak ada pun dia marah. Belajar, aku kata belajar. Saya marah. Mana berkat tak faham. Bila tengok tentang subhanallah, kita faham. Ni duk gawang, bukan gawang saja. Faham tak? Gawang nak bagi faham. Salih Azman. Kalau tengok duduk kat luar, macam dengar dalam radio. Mengaji kitab fiqh tentang sini. Ya, begini. Selepas pergerakan yang begini pula keadaannya. Nah? Dia dengar radio dia begini tu teman-teman. Dia lantas sekalian. Sebab tu kena duduk menghadap guru. Bila guru tunjuk tuan-tuan, kita boleh faham. Faham tak? Tu subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Keadaan. Hari tu saya mengajar fiqh satu surah. Sakit hati kita. Saya suruh masuk. Saya mengajar fiqh, saya tunjuk demo. Panggil semua budak-budak yang besar-besar sikit, tunjuk rokok macam ni, sujud macam ni, duduk kaki lipat pilih bosong sebagainya. Saya kata masuk baca-baca duduk di luar tu, masuk dalam. Saya nak tunjuk macam sembahyang ni. Oi, action duduk di luar. Tuan-tuan, action. Panggil 2 kali, panggil masuk. Oi, action, tak mau duduk di dalam. Tak mau nak. Tak apa, tunggu Ustaz, tahu saya buat macam mana. Saya tak sebut buat macam mana. Saya tunjuk kan. Tak, apa tengoklah, apa tengok. Ni macam ni. Selepas buat macam ni pula. Lepas dia tengok, apa faham tak? Lepas tak faham, padam betul. Action sangat. Orang panggil main nak ajak lepas sembahyang, lepas action dia dulu. Faham tak maksudnya? Itu adab kita mengaji. Duduk depan guru tuan-tuan subhanallah masyarakat. Duduk dekat yang itu berkat. Yang kedua subhanallah,
cara duduk. Bila Nabi SAW dengan Nabi, bila malaikat Jibril dengan Nabi duduk, fa'asnada rukbatik ila rukbatik. Tuan-tuan, kalau duduk lutut bertemu dengan lutut ni, macam mana keadaannya? Boleh? Kalau duduk bersila boleh tak? Sila boleh tak? Sila tak boleh lah. Ialah temu lutut dengan kawan kita sebelah tu. Tapi sebelah dia kan. Ni duduk depan Nabi. Jadi maksudnya duduk macam mana? Duduk dia panggil masalli ala sayyidina Muhammad, sama ada duduk tawarruk ataupun duduk iftirash. Apa dia iftirash? Siapa tahu iftirash? Iftirash duduk macam tahiyat awal, iftirash. Tawarruk duduk tahiyat akhir. Ada itu. Kalau duduk macam tu bolehlah bertemu lutut. Faham? Semua. Tapi tak salah sampai main duduk lutut sadar ni. Waduh, waduh orang rupanya. Tak payah. Tu maksudnya. Dia cara duduk. Pasal apa tu adab. Adab. Maksudnya dia hormat guru dia. Subhanallah, guru dia mengajak dia hormat duduk. Sampai malaikat Jibril duduk tapak tangan dia atas paha dia, hormat tak? Oh, nampak sopan sungguh, subhanallah. Kata Syekh Nuruddin waktu kami duduk mengaji dengan dia, tentang Syekh ni kami duduk bawah ni. Dia kata saya bukan tak bagi bersila. Tapi bersila ni dia kata, kadang-kadang bila kita bersila, kaki kita ni, dia kata duduk tunjuk dekat kawan kita di sebelah. Entah kawan kita tu ahli syurga, dan entah kawan kita sebelah ahli syurga. Kita cuba beralih tengok kawan-kawan tuan-tuan sebelah. Masa-masa ada rupa ahli syurga. Jangan main-main, bakal ahli syurga tuan-tuan. So dia zaman. Dia kata kalau macam tu kita tak hormat dengan dia. Habis buat macam mana? Dia duk bawa kain ni, tutup kaki dengan kain, tutup kaki tu supaya tak tunjuk dekat orang tu. Belain pada tu duduk iftirash. Kami mengaji daripada pukul 8.30 pagi sampai 4 petang. Tuan-tuan cuba bayangkan duduk macam tu, duduk tahiyat awal. Sak beralih pun ni, sak beralih pun ni, sak beralih pun ni, sampai 4.30. Esok macam lari maraton ni, paha ni sakit. Faham tak? Subhanallah, tu nak pulut nak pergi dapat ilmu. Tuan-tuan dia kata apa, dia ustaz tak ada besok lebih-lebih lah no. Boleh bersila pun tak apa, kira ramai sudah. Tak apalah tuan-tuan, saya nak tambah, nak habak sikit saja. Nak bagi berkat masalah sama. Tuan-tuan nak buat tak buat, ikut suka. Tak ada masalah apa. Taklah sampai pada kita tak apa ni masalah sampai haram, dosa ada macam tu. Nak tambah bagi jadi dia berkat, dia panggil adab. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad, sambung. Dan hamba namakan dia penawar bagi hati. Penawar bagi hati ni, penawar ni apa? Ubat. Ubat untuk apa? Untuk badan. Untuk apa? Untuk hati. Kalau ubat untuk badan, tuan-tuan boleh pergi cari doktor. Ada orang kencing manis darah tinggi, pergi jumpa doktor, doktor bagi dia ubat kencing manis darah tinggi. Tapi kalau nak ubat hati ni, tuan-tuan masalah sama. Saya kata ada doktor bagi ubat hati pun ada juga. Orang bengkak hati, kadang orang kena kanser hati, ada ubat. Bukan yang tu. Ni bagaimana nak bersihkan hati kita dari segi musalli hubungan kita dengan Allah SWT. Yang ni kena cari tok guru, yang ni kena cari ulama. InsyaAllah tentu akan dibahaskan secara panjang lebar dalam kita ni bagaimana kita nak bersihkan hati kita, nak bagi hati kita jadi baik daripada sebarang penyakit. Pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya, iaitu hati, dan hiasi dengan dia akan segala hati, dan hamba sebut di dalamnya akan satu pendahuluan dan 3 kitab. 3 kitab tu maksudnya 3 bab, tuan-tuan sekalian, musalli ala sayyidina Muhammad. Dan akan Allah Ta'ala jua hamba penuhkan bahawa, hamba pohonkan bahawa memberi manfaat ia dengan ini kitab bagi hamba sendiri dan bagi sekalian pembacanya, dan bahawa menjadikan ia akan dia ikhlas semata-mata menuntut keredaan, kerana bahawasanya ia sangat kuasa atas setiap sesuatu. Yang menghimpun Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili Khuwailid Talabatul Ilmi Al-Syarif bin Haram Makki. Menghimpun dia Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili Khuwailid. Khuwailid ni apa? Khadam yang kecil. Bagi siapa? Talabatul Ilmi, dan penuntut-penuntut ilmu. Al-Syarifu, Al-Syarif yang mulia bil Haram Makki, dekat tempat apa Masjidil Haram di Makkah. Tuan-tuan boleh tanda bari-bari tentu kalau tuan-tuan nak rujuk kemudian. Baik, kita berhenti tentu tuan-tuan musalli asma. Mudah-mudahan Allah bagi kefahaman. Sebelum tutup, kalau ada soalan boleh saya ni. Tak ada lah. Taklah apa nak makan. Siap penuh kalau. Biasa. Dan sekalian, mudah-mudahan Allah bagi kefahaman, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan untuk kita beramal. Mudah-mudahan tuan-tuan musalli sama Allah golongkan kita di dalam kelompok orang-orang yang berusaha untuk membersihkan hati-hati kita supaya segala amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita tergolong dalam kelompok orang-orang
yang dirahmatkan oleh Allah, yang diberikan keizinan oleh Allah untuk melangkah masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada yaumul mahsyar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واجعلنا من عباد الصالحين وإلى صراطك المستقيم. اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والله سبحانه وتعالى. Oh ya tuan-tuan, kita buat kutipan macam biasalah. Saya buat kutipan untuk madrasah saya. Ada 3. Yang pertama, Musalli Semat untuk pengurusan madrasah. Yang kedua, untuk pembangunan. Kalau tuan-tuan boleh, yang mana yang ada Facebook saya tu boleh tengoklah lagi daripada tukar bumbung, daripada tengah buat kelas untuk persediaan pengambilan tahun hadapan. Yang lain ada 56, tahun depan insyaAllah 75 yang dah daftar lah. Kita buat kelas yang sempurna. Dan yang ketiga, untuk pembiayaan pelajar-pelajar kita yang duduk menghafaz Al-Quran. Ada 5-6 orang lah yang kita biaya pada hari insyaAllah. Tuan-tuan boleh lagi berkat nombor jelas sikit dalam kongsi yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala.